Sebab pemerhatian aku ni adalah pemerhatian terhadap buku-buku sejarah lebih kurang 25-30 tahun yang lepas lah, masa aku belajar dulu. Maknanya umur kau berapa sekarang? Itu. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar-pendengar Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh kawahbuku.com. Bersama-sama aku, Azan Safar, hari ini adalah Mat Koi dan juga Iskandar Kamil di belakang tabir masih dalam membicarakan berkaitan tema menjadi Malaysia. Ini adalah episod kita yang pertama selepas daripada pembentangan ataupun episod pengenalan yang kita buat sebelum ini. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam episod sebelum ini, keperluan untuk kita akan mulakan perbincangan kita berkenaan dengan menjadi Malaysia ini adalah sebelum Melaka. Soalnya Mat Koi, kenapa sebelum Melaka? Aduh, ni macam formal pula. Okey. Macam interview kan. Sebelum aku jawab ni, sebab yang ini ni apa, Teh Tarik Podcast kan. Kita kena Teh Tarik dulu. Okey, Teh Tarik dulu. Sila. Okey. Terima kasih Azan, dan juga terima kasih kepada Iskandar kat belakang kamera tu. Okey, untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh kau lah tentang kenapa sebelum Melaka. Untuk aku, sebelum Melaka tu penting untuk kita fahami, kerana kita sebagai Malaysia ni bermula bukan hanya dengan kemunculan peradaban, tamadun ataupun kesultanan Melayu Melaka. Tetapi sebelum itu lagi ada proses-proses yang lain yang menjadikan Melaka adalah Melaka pada waktu itu. Jadi Melaka ni adalah suatu warisan juga daripada peradaban-peradaban yang lepas. Dia punya budaya, dia punya politik, dia punya bentuk pentadbiran, itu adalah warisan yang diwarisi daripada peradaban-peradaban yang lepas yang wujud khususnya di Asia Tenggara inilah kan. Maknanya pada waktu tu bukan seperti sekarang lah. Sekarang ni kita sudah ada unit yang kita panggil nation state dalam bahasa Inggeris dia, ataupun geografi, ataupun dalam bahasa Melayunya negara bangsa lah, negara bangsa moden, yang mana ada sempadan-sempadan dia, ada batas-batas dia, ada perlembagaan-perlembagaan dia. Kalau kau di sebelah utara tu, kalau kau pergi dekat sebelah selatan Thailand tu, itu kau dah ada dah custom. Kalau kau pergi dekat sebelah pantai barat ke sebelah Sumatera tu, kau pun ada custom juga sama. Jadi kita sudah wujud sekarang ini adalah negara bangsa moden lah. Tetapi sebelum negara bangsa moden tu, kita ada politi. Politi ni maksudnya bahasa Inggerisnya politi, tapi kalau kita semak di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka pun mengambil istilah politi itu untuk merujuk kepada suatu unit politik ataupun sistem pentadbiran yang lebih kompleks lah, yang mana kewujudannya dimanifestasi, diwakili oleh kerajaan. Maksudnya bukannya kerajaan government, ada lebih kurang macam ni lah. K-E-R ni huruf besar kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan yang terdahulu lah. Jadi kenapa raja ni huruf besar? Maksud dia apa? Okey, kalau yang ini K-E-R-A-J-A-A-N ni, yang ini kalau dalam bahasa Inggeris dia government lah. Government. Tapi kalau dalam kerajaan, sebutan sama, tetapi makna dia pada waktu sekarang dan pada waktu dulu berbeza. Kerajaan sekarang ni adalah government. Kerajaan dahulu ni adalah kingdom. Kingdom. Itu daripada sudut makna dia, walaupun perkataan dia daripada istilah yang sama, tapi makna yang terdahulu tu adalah berbeza. Daripada government. Dia lebih menjurus kepada, kalau dalam bahasa Inggeris tu kita terjemahkan sebagai kingdom lah. Jadi untuk mengetahui tentang
sebelum Melaka ni, selain daripada Melaka ni mewarisi kerajaan-kerajaan, raja huruf besar, kerajaan-kerajaan yang terdahulu, dia mewarisi budaya, mewarisi tradisi, mewarisi juga sistem politik dan pentadbiran, tetapi juga untuk kita memahami kenapa kita sekarang macam ni. Kita sekarang macam ni maksudnya contohnya dengan kita punya kemajmukan, dengan kita punya Malaysia ni kalau tak silap aku satu-satunya negara yang ada 9 orang sultan. 9 kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung. Kan? Jadi kenapa macam tu? Kenapa dekat tempat-tempat lain bukan macam tu? Kan? Jadi untuk memahami kita punya identiti lah sebagai sebuah negara bangsa tu, mungkin aku rasa kita dapat fahami dengan lebih jelas, dengan lebih tuntas dan dengan lebih mendalam kalau kita pergi menjejaki sebelum Melaka. Kerana landasan idea tentang budaya, tentang politik, tentang kewujudan yang sekarang ini, itu ada susur galur dia, ciri-ciri dia daripada politi ataupun kerajaan-kerajaan masa lepas. Yalah, takkan Melaka tiba-tiba datang macam tu saja. Dia mesti ada cerita di sebalik Melaka itu menjadi Melaka pada ketika itu. Ya, betul. Lebih kurang macam tu lah, Zan. Kenapa pentingnya untuk kita belajar sebelum Melaka. Koi, aku nak bawa balik pada apa yang kau sebut dalam siri pengenalan yang sebelum ni. Kau ada cakap yang sejarah konvensional Malaysia yang diajar di sekolah-sekolah lebih menekankan Melaka sebagai titik pemula kepada pembentukan Malaysia. Dan tidak menekankan ataupun tentang sebelum Melaka. Komen kau. Okey. Sebelum aku komen, memandangkan podcast ni adalah podcast teh tarik, aku nak kena minum dulu teh tarik ni sikit. Sebab soalan tu soalan penting tu dan juga soalan yang susah kan. Kenapa tidak diberi penekanan kepada kerajaan-kerajaan yang sebelum Melaka? Kenapa Melaka tu menjadi fokus utama kepada pembelajaran sejarah dekat Malaysia? Okey, sebelum tu aku kena letak caveat lah. Caveat ni pengecualian lah untuk menyelamatkan diri aku lah. Sebab pemerhatian aku ni adalah pemerhatian terhadap buku-buku sejarah lebih kurang 25-30 tahun yang lepas lah, masa aku belajar dulu. Maknanya umur kau berapa sekarang? Itu terpulang kepada pendengar dan juga kepada penonton, siapa yang menonton, untuk membuat tekaan mereka lah. Okey, tapi lebih kurang 30-40 tahun yang lepas lah. Kan? Dari pemerhatian aku, pendidikan sejarah dekat Malaysia ni kurang memberi penumpuan kepada kerajaan-kerajaan sebelum Melaka. Kan? Yang lebih ditumpukan adalah Melaka. Persoalan dia, kenapa? Okey, untuk aku ada dua jawapan lah. Yang pertamanya, aku rasa ini pandangan aku rasa sebab Melaka ni adalah sebuah kerajaan yang mewarisi budaya, politik, corak pemerintahan, pentadbiran, struktur masyarakat daripada sebuah lagi kerajaan yang tidak lagi berada di negara Malaysia sekarang ini, iaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni terletak bukan di dalam Malaysia tetapi terletak di Sumatera, dan Sumatera sekarang ni sudah berada di bawah Republik Rakyat Indonesia lah. Dia tidak lagi berada di Malaysia. Kalau dulu kita tidak ada negara bangsa moden. Bila kita tidak ada negara bangsa moden, maknanya dia punya corak geografi daripada sudut pentadbiran tu dia tidak ada sempadan-sempadan yang jelas. Kalau macam dulu tu ada raja-raja ataupun putera-putera raja, kadang-kadang dia berpindah daripada Sumatera ke Semenanjung, daripada Semenanjung ke Sumatera, kemudian ke Jawa, kemudian ke Borneo, kemudian ke selatan Thailand. Ini wilayah-wilayah yang kita namakan sekarang sekarang ni kita namakan sebagai dunia Melayu ataupun alam Melayu lah. Dulu sempadan tak ada. Sempadan yang bersifat sempadan politik seperti mana negara bangsa moden sekarang lah. Jadi memandangkan kerana dia berada dekat
luar Malaysia, iaitu Melaka ni pewaris kepada Sriwijaya, dan Sriwijaya itu berada di Sumatera. Memandangkan Sumatera ni tidak berada di dalam negara bangsa Malaysia, tetapi berada di Republik Indonesia. Jadi negara moden Malaysia perlu mencari satu titik yang dianggap sebagai peradaban pemula. Jadi peradaban pemula yang dicari, yang ada di dalam Malaysia, wilayah Malaysia sekarang ni adalah terletak di Melaka. Sebab ada data-data dia yang menunjukkan bagaimana gemilangnya Melaka pada waktu tu. Jadi memandangkan itu, satu tempat perlu dipilih, iaitu Melaka yang berada di negara bangsa Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, aku rasa ada juga yang bersifat ideological. Ideological ni maksudnya negara Malaysia ni dia meletakkan satu trust kepada identiti dia. Apa identiti ideal? Apa identiti negara bangsa Malaysia? Rupa bentuk yang macam mana? Rupa bentuk yang cuba ditampilkan untuk aku rasa Melayu dan Islam. Kan? Jadi Melaka sebagai Kesultanan Melayu Islam ni perlu diangkat sebagai pemula. Walaupun di Semenanjung sebenarnya sebelum Melaka ada Kedah Tua, ada Langkah Sukar, ada Ganggar Negara, contohnya kan. Tetapi kurang diberi penumpuan. Mungkin satunya data-data tak cukup lah, kan. Data-data tak cukup. Tetapi pada masa yang sama, adakah mungkin kerana kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Jadi dia tidak hendak menampilkan unsur Hindu-Buddha tu sebagai identiti pemula. Jadi identiti pemula tu lebih cocok dengan ideologi negara berasaskan kepada Islam dan Melayu yang dimanifestasi dan diwakili oleh kerajaan Melayu Melaka. Dan ini aku rasa dipengaruhi besar oleh satu buku. Tadi aku belik-belik dekat sini, aku dah jumpa satu buku ni. Ini Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Ini Syed Nagib Alatas. Aku rasa buku ni sangat mempengaruhi ideologi, khususnya tentang bagaimana untuk menampilkan Malaysia dari sudut sejarah. Dan kalau dalam buku ini, buku yang penting, aku harap siapa-siapa yang tengok ni dapat cari buku ni dan baca. Ia menampilkan bahawa kepentingan trust Melayu dan Islam lah di dalam pembentukan sejarah sesebuah negara tu. Dan Syed Nagib Alatas meletakkan sistem Kesultanan Melayu Melaka yang Islamik lah, yang Islam sebagai suatu tanda pemula di dalam sejarah Malaysia. Jadi kalaulah Melaka ni bukan daripada Malaysia dulu, agaknya macam mana? Tapi bukan untuk dijawab. Okey. Aku hanya terfikir betul, di mana pula titik mula sejarah kita kan. Jadi betul. Mungkin kita akan bahas dalam wacana yang lain lah. Tapi simpan soalan tu soalan tu menarik tu untuk jawab. Kalau tak ada Melaka, macam mana? Kan? Apapun, terima kasih kepada pendengar Teh Tarik Podcast pada siri kali ini. Untuk sebarang komentar cadangan, boleh usulkan kepada kami melalui podcast@kawahbuku.com, dan jangan lupa untuk layari www.kawahbuku.com untuk mendapatkan judul-judul buku yang menarik, termasuk buku ini sebagai bahan bacaan anda. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih, Wai. Terima kasih, Tuan.